Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berjumpa lagi untuk pelajaran yang seterusnya, iaitu masih di bidang fiqh di bawah pelajaran 13, iaitu yang bertajuk isu-isu dalam perkahwinan. Baik, isu-isu dalam perkahwinan antaranya adalah yang pertama berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Baik, pembubaran perkahwinan ini terdiri daripada antaranya kita akan belajar tajuk talak, fasakh, khulu' dan li'an. Baik, untuk hari ini kita akan belajar yang pertama dahulu, iaitu berkenaan dengan talak. Sukalah di sini Ustazah terangkan berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan selain daripada pembubaran perkahwinan, ialah antara lainnya dia ada kaitan iaitu iddah, rujuk, nusyuz, poligami, hadanah dan anak angkat. Dan awak jangan risau, nanti kita akan sampai kepada tajuk-tajuk ini. Tapi terlebih dahulu kita mesti menguasai terlebih dahulu tajuk talak ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tajuk talak. Talak bermaksud pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Maksudnya di sini ialah terbubarnya sesuatu perkahwinan itu apabila si suami melafazkan talak, wa imma dia menggunakan lafaz yang jelas ataupun dengan menggunakan lafaz yang kurang jelas, ataupun dengan kata lain dimaksudkan kiasan. Baik, hukum asal talak adalah harus, yakni syarak memberi keizinan untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah. Baik, itu berkenaan dengan hukum asal talak. Okey, jadi kita kena ingat hukum asal talak adalah harus. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada contoh lafaz. Okey, contoh lafaz terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama jelas dalam bahasa Arabnya yang dikatakan soreh, dan yang keduanya adalah kiasan, dalam bahasa Arabnya adalah berbunyi kinayah. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Lafaz soreh ialah lafaz yang digunakan yang menunjukkan maksud talak secara jelas dan nyata. Contohnya dia kata, aku ceraikan engkau. Maknanya di situ dalam contoh yang diberikan tadi ada perkataan cerai, yang mana perkataan itu jelas kepada kita menunjukkan dia adalah membawa maksud talak, ya. Okey, yang kedua, lafaz yang digunakan adalah lafaz kiasan, yakni kinayah. Maksudnya ialah lafaz yang digunakan yang mana tidak menunjukkan maksud talak secara jelas dan dalam masa yang sama boleh membawa kepada maksud lain. Contohnya, awak pulanglah ke rumah mak awak. Maksudnya di sini dari lafaz yang diungkapkan tadi kurang jelas kepada kita sama ada yang nak menunjukkan talak ataupun menunjukkan balik macam biasa hujung-hujung minggu. Jadi lafaz yang digunakan, contoh yang dibawakan di sini adalah lafaz dipanggil lafaz kinayah. Dia tak menunjukkan maksud talak, ya, dan dia kurang jelas, ya. Jadi kalau lafaz kinayah, seorang suami yang menggunakan lafaz kinayah, dia mesti lihat kepada niat dia, qasad dia. Adakah dia menyatakan lafaz tadi dengan tujuan dia nak menceraikan isterinya ataupun tidak. Baiklah, yang seterusnya kita akan pergi kepada rukun dan syarat talak. Okey, rukun talak ada 3, iaitu suami, isteri dan lafaz. Lafaz ni kata lainnya adalah sirah. Jadi kena ingat rukun talak ada 3. Yang pertama suami, yang kedua isteri dan yang ketiga lafaz. Okey, kita pergi syarat kepada tajuk syarat talak satu demi satu. Kita mulakan dengan suami. Okey, syarat
suami ni yang nak menjatuhkan talak, yang pertama dia mestilah seorang yang berakal. Maknanya yang waras, ya, dia tidak berada dalam keadaan gila, mabuk dan sebagainya. Okey, syarat yang keduanya pula ialah suami tadi naklah baligh, ya. Tak bolehlah seorang kanak-kanak yang menjatuhkan talak. Okey, syarat yang ketiganya sedar. Dia sedar dia yang mengungkapkan lafaz talak tersebut, ya. Bukannya di bawah apa kata orang tak dalam keadaan tak sedar, macam mabuk lah kan. Okey, kemudian yang keempat syarat bagi suami ni tadi ialah talak yang dia lafazkan tu memang atas kemahuan dia sendiri, bukan atas paksaan daripada orang lain, ya. Okey, kemudian syarat untuk isteri pula, yang pertama ialah isteri yang ditalakkan itu adalah isteri dia yang sah, ya, bukannya isteri orang lain. Contohnya katalah Nafis ada isteri bernama Najwa, tiba-tiba dia ceraikan Asna. Jadi maknanya tak sahlah, tak menepati syarat. Okey, syarat kedua isteri ialah suami belum pernah lagi menceraikannya. Maknanya first time. Okey, jadi first time melafazkan cerai, maka jatuhlah talak, ya. Okey. Dan syarat untuk lafaz sirah pula, syarat dia yang pertama ialah lafaz yang digunakan adalah lafaz soreh, maknanya menggunakan lafaz yang jelas dan nyata, menggunakan perkataan talak, cerai, ya. Okey, kemudian yang kedua, kalau dia guna lafaz kinayah, mesti ada niat, iaitu ucapan yang ditujukan memang bermaksud untuk menceraikan dan bukannya tujuan lain. Okey.